Maksudnya kita boleh ada seorang tu semak pegang yang ni. Jadi masa dia baca tu dia tahu seorang lagi. Itu boleh juga ataupun buat sendiri. Tapi buat masa ni kita belumlah lagi sampai yang situ. Maknanya kita kena tahulah yang ini dulu. Maknanya sampai satu muka surat 5 tu kita boleh terjemah. Patutnya macam itulah. Jadi macam nak tambah apa. Tapi kalau kita tak buat, kita langsung tak buat ataupun kita cuma macam menikmati kelas ini seperti kita dengar ceramah. Dia tak boleh jadi. Kelas ni bukan ceramah. Kalau masa saya tadabbur boleh. Sambil-sambil tu macam kita buat benda lain. InsyaAllah mungkin boleh. Tapi ialah sebaiknya pun kita berilah tumpuan sebab ni Quran kan. Jadi macam tu maksud saya. Mesti kena cuba buat. Jadi untuk kawan-kawan, rakan-rakan yang kenal kepada rakan-rakan yang lain tu, mohon digalakkan, saya mohon agar war-warkan perkara ni. Maksudnya war-warkan tu yang kita dah belajar ni. So kita kena cuba buat. Jadi galakkan, berikan semangat untuk teruskan, untuk apply apa yang telah dipelajari. Lagi satu, kan kita yang akan dapat pelajaran daripada ayat-ayat yang kita boleh terjemah ni. Bukan orang lain. Lepas tu kalau kita galakkan orang pula, ada satu hadis Nabi SAW tu yang bermaksud seseorang mendapat petunjuk, mendapat pelajaran ataupun petunjuk melalui lisanmu adalah lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Sebab besar tu. Dia punya, maknanya kita directkan seseorang kerana kita tahu ayat ni. Contohnya kita tahu ayat ni kita dah boleh terjemah dah. Kita bagi tahu je orang, ayat ni Allah kata apa hendak menipu mereka, hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Jadi kita tahu maksud dia, ini Allah ni, mereka nak menipu Allah, macam mana awak tahu. Dan disebabkan satu ayat tu, kita sampaikan pada orang, ada orang telah tersedar ataupun ada orang mendapat kebaikan, manfaat daripadanya. Itu kata Nabi SAW, lebih baik untuk kita. Very good for us daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu bukan maknanya besar. Perkara ni adalah satu perkara yang agung, satu perkara yang hebat yang Allah nak beri kepada kita. Tapi dengan syarat kita kena ada start dulu, kita kena usaha, kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita dapat yang takat yang tak buat itulah. Jadi saya mengesyorkan dan saya memang menggalakkan, mendoakan supaya Allah beri kita kekuatan untuk teruskan menterjemah ni. Ya? Supaya kita faham apa yang kita baca. Baik, kita mulakan. Saya minta maaf, ada menceceh pula sikit. Menampai tazkirah. Okey. Jadi kita teruskan. Siapa nak buat ayat 10 ni? Memandangkan Kak Sakinah tadi dah awal-awal yang paling awal sampai. Jadi saya berilah ke penghormatan lah untuk hari ini. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan nama Tuhan yang kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Okey, ayat 10. Kalau boleh Kak Sakinah tengok dekat skrin je. Ke pakai telefon ke pakai laptop? Laptop. Boleh nampak kan? Okey. Fi di dalam. Betul. Kulu bihim, hati-hati bagi mereka. Masya Allah. Maradun. Penyakit. Kita tambah terdapat penyakit ataupun ada je. Ada boleh. Ada suatu penyakit. Faza maka. Lalu. Kat buat maka. Dia kalau dia diikuti dengan fi'il madhi. Kita kata lalu. Okey. Zada menambah ia. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Menambah oleh ia. Okey, satu oleh ia, lagi satu kalau madhi kan dari segi kita melihat fi'il dari sudut masa. Jadi masa dia masa sekarang. Madhi tambah telah. Telah menambah oleh awak ni. Oleh ia. Hum.
mereka. Okey, ada Akan tambah apa? Dia akan maf'ulun mereka. bih. Akan mereka. Betul. Ah, Allahu, oleh Allah. masya-Allah, betul. Jadi kat sini sebab fa'il oleh Allah, Oleh Allah. maradan. Amaradan. Ada satu penyakit tadi. Okey, satu penyakit juga tapi dia Ah, baris fathah. Jadi kita akan. yes, akan dengan satu penyakit yang lain. dalam salah suatu. Boleh. Satu penyakit pun boleh, suatu pun Ah, boleh. ah, Satu penyakit yang lain. Okey. Okey. Wa ada tadi? Walahum Walahum. wa Dan bagi. Dan bagi mhm, bagi mereka. Dan betul. bagi mereka. Betul. Azabun Azab. Azab. terdapat tu betul. Ah, Terdapat. Terdapat azab yang pedih. Ya, siksaan yang pedih. Sebab sifat tambah yang Siksaan yang pedih. pedih. Ya. Bi, Dengan ya. Ma, apa yang apa yang. Kanu, ni faedah mati fa'il madhi nakis. adalah mereka. Betul. Adalah mereka yakdzibuna. Mereka ni fa'il mudhari'. Mereka berdusta. Mereka berdusta, betul. Fi'il mudhari' mereka. Bukan fa'il. Fa'il tu pelaku. Fi'il. Fi' kasrah. Fi'lul. Fi'lul mudhari'. Baik. Seterusnya saya ulang. Saya ulang ya. Di dalam hati-hati bagi mereka ada suatu penyakit. Lalu telah menambah oleh ia akan mereka oleh Allah akan satu penyakit yang lain. Dan bagi mereka terdapat siksaan yang pedih dengan apa yang adalah mereka berdusta. Okey, jelas yang tu? Okey. Buat masa ni menjawab lagi soalan Kak Sakinah tadi. Dia kata bila kita nak tahu ni kan, macam mana kita nak tahu? Buat masa ni kita memang bergantung dululah kepada legend ataupun kod dekat bawah ni. Kalau waw ataf dan. Begitu juga dengan B. B ni memang huruf jar. Buat masa ni yang kita tahu B ni jar sahajalah. Tapi ada juga B yang dia huruf jar tapi dia ada fungsi yang berbeza. Maksudnya dia memang jadikan perkataan selepas dia ni majrur. Cuma dari segi terjemahan. Bila B dia panggil sebut li ta'diyah. Tu yang kadang-kadang B kita terjemahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. B tu kepada. Sebab B tu dia dah kita tak boleh terjemah dengan. Dia terjemah kepada. Sebab ada fungsi dia. Nama dia B tu lain. B ni ada banyak fungsi sebenarnya. Dia jar tapi dia ada banyak makna. Maksudnya dia ada beberapa makna. Satu juga kadang-kadang dia bermaksud dengan. Kadang-kadang dia bermaksud kepada. Tengok daripada fungsi dia tu. Dan ada kala dia tu disebut sebagai bi lisababiyah. Jadi bila kita kata dia bi lisababiyah, ini kita boleh terjemahkan dia kepada disebabkan. Tapi kalau kita terjemahkan dengan pun dia tak mengubah makna, biarkanlah maksudnya. Jadi di sini sebenarnya terjemahan yang lebih sesuai disebabkan apa yang adalah mereka berdusta. Cuma saya tak kata salah. Kalau kita kata dengan, tak salah. Kita memang baru belajar part tu. Ini saya bagi sebagai satu tambahan. Sebagai satu kata macam kita kadang-kadang saya takut, saya bimbang apa kalau kita belajar ni kita rasa macam okey itu sahaja. Jadi kita jadi keras kadang-kadang bila kita nampak ada terjemahan lain kita dah rasa salah lah semua orang kita je betul. Jadi kita kena flexible sikit, kita kena ada open mind sikit bahawa B ni yang kita baru belajar 2. Tapi dia sebenarnya ada banyak. Macam tu, ada banyak maksud ya. Okey. Tapi bukan saya ni cakap Kak Sakinah tu. Tapi soalan Kak Sakinah tu menyebabkan saya teringat dan nak beritahu semua. Baik, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Siapa nak cuba? Kak nak cuba boleh? Siapa tu? Kak Ana. Kak Ana, okey. Boleh? Dah pasang kamera ke? Dia tak ke depan lagi. On camera. On Oh, okey. On. Rohana.
Baiklah. Wa iza wa dan iza apabila. Betul. Kila dikatakan. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi dikatakan oleh ia. Tak boleh. Dia madhi tu disebabkan masa dia tu. Telah. Madhi tu masa. Yes. Dia madhi Telah. tu bukan oleh ke tak ada oleh. Majhul tu yang Okey. M ni yang menunjukkan dia ada oleh atau tak ada oleh. Okey. Bila kata madhi je maknanya kita kena tambah telah. Telah. Yes. Okey. Telah dikatakan ia. Lahu. La tu fi'il harf jar kan. La. Hum mereka. La bagi kepada mereka ya. Bagi. Dia dikatakan La bagi. mereka. La bagi. Bagi hum mereka. Terus. La. La jangan. Janganlah. La nafi La nafi. La jazam. Nafi. La jazam. Okay. La jazam. Kalau la nafi tidak. Kalau la jazam janganlah. Macam arahan lah kan, jangan kan. Larangan. Larangan. La jazam larangan. Janganlah. Janganlah tufsidu. Tufsidu kamu membuat kerosakan. Okey. Fi'il mudhari' kan fi di dalam ke? Di je. Di je. Okey, fil ardi bumi. Di bumi. Di bumi. Qalu mereka berkata. Fi'il madhi. Telah. Kalau fi'il madhi kena cakap telah. Tu dia punya keyword dia. Telah. Kita kan melihat fi'il tu dari sudut masa, pembahagian masa yang kita belajar modul 1 ni. Jadi telah berkata oleh siapa? Telah. Oleh mereka. Okey. Innama sesungguhnya. Inna tu sesungguh kan? Tak, innama ni satu huruf. Nama dia kafah wa makfufah. Terjemahan dia apa? Kita belajar dalam kata sendi. Innama sesungguhnya tidak lain. Tak apa. Jadi sesungguhnya macam mana nak buat tu? Sekejap. Sesungguhnya tidak lain. Betul dia ada sesungguhnya. Sesungguhnya tidak lain. Dia kena sambung tu. Dia satu kalimah innama memberi maksud sesungguhnya tidak lain. Bila kata innama ni tidak dapat tidak. Maksud yang lain ialah tidak dapat tidak. Memang pastilah. Macam tu dia kata gitu. Maknanya pasti jugalah kan. Pasti. Sesungguhnya tidak lain. Macam itulah. Sesungguhnya tidak lain. Okay. Nahnu. Muslihun. Orang-orang yang membuat perbaikan. Jadi dia ni adalah khabar. Kalau khabar kita tambah apa? Adalah. Yes, adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ini adalah satu ayat ni. Jumlah ismiyah. Satu ayat yang tu. Jumlah ismiyah. Okey, betul. Baik, saya ulang. Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di bumi. Telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ini merupakan dialog mereka. Mereka kata, sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Baik, kita pergi kepada ayat 12. Ada soalan setakat ni? Don't hesitate nak tanya ya. Okey, ayat 12, Puan Nur Anita. Ya, nak cuba. Cikgu Ustazah nak tanya. Nak tanya, kalau muslihun kan, maknanya apa-apa yang ada mim depan dia tu, maknanya orang-orang lah ya. Kerana muflihun, mufsidun. Dia bukan yang mim-nya sahaja. Ni satu mim, tapi kita tengok yang belakang ni. Kalau ada waw nun berbaris fathah ataupun ya nun berbaris fathah, kemudian depan dia tu mim ya, biasa memang menunjukkan masuk orang-orang yang. Ini jamak muzakkar salim. Bagus juga tu kan, dah tahu. Ni wazan ni kita tak letak, ni wazan 4. Kalau siapa yang dah pernah belajar tahu wazan 4 dia situlah. Dia punya, dia jadi isim dia tu, dia akan mim kat depan tu dan ada baris dhammah. Ya. Okey, seterusnya ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Siapa nak cuba ayat 12? Puan Nur Anita? InsyaAllah.
Okey, Ustazah. Ala, ingatlah, inna sesungguhnya mereka, mereka Al-mufsiduna. mufsiduna adalah Ya. orang-orang yang berbuat kerosakan. Ya. Wa. Dan tetapi Ya. tidak Ya. yash'uruna, mereka menyedari. Masya Allah, ahsanti. Masya Allah, betul tu. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan itu dan akan tetapi tidak mereka sedar atau mereka menyedari. Bolehlah. Okey, ayat 13. Ada soalan setakat ni? Tak ada Ini baru, bukan barulah, maksudnya saya tak pasti dalam pelajaran kita ada ke, ingatlah, ada rasanya. Ingatlah ni huruf tanbih. Huruf tanbih. Jadi maksudnya macam kalau kita buat ni, kalau tanbih tu maknanya kita bila terjemah tu ingatlah. Macam itulah. Bila kata ada ala tu, seolah-olah di situ ada kata exclamation mark. Dalam bahasa Arab tak ada, kita tak nampak tanda-tanda bacaan tu. Kalau bahasa Arab yang berkomunikasi, ya, maksud saya tu bila kita kata bahasa Arab dia Quran lah. Quran tu kita tak akan nampak tanda macam ni yang saya buat ni. Contohnya tanda untuk menunjukkan pembuka kata tu kan, cakap ajuk. Tak ada. Macam ni exclamation mark ni, tanda seruan, tak ada dalam Quran. Jadi baris-baris itu memainkan peranan sangat. Macam ni kita nak tahu ni perkara yang bawah ni, lapisan yang ketiga ni memainkan peranan untuk kita tahu siapa ni, apa yang bercakap. Jadi kat situlah kita punya tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Baik, kita pergi kepada ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey, siapa nak cuba buat yang ni? Ada? Is there any taker? Siapa nak cuba? Puan Azinta, silakan. 13, teacher. Ya. Start dengan wa iza ya. Betul. Dan bila. Apabila. Dan apabila. Ini fa'il. Bukan fa'il, fi'il. Ini fi'il. Fi'il apa? Kat bawah dia tulis fi'il. Amal. Tidak, tengok kat bawah ni. Puan Asnita, tengok skrin. Ya. Tengok skrin ni FDM. Saya FDM. bulatkan. Bila FDM bererti fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Majhul. Telah dikatakan. Ya, betul. Tak boleh oleh. Kalau fi'il madhi majhul, dia tak ada oleh, pelaku dia tak ada. Telah dikatakan ia. Lahum. Bagi mereka. Betul. Aminu. Ni baru fi'il amar. Okey. Berimanlah oleh. Yes. Ada oleh ke teacher? Berimanlah. Boleh. Betul. Ada oleh sebab dia fi'il amar. Dia bukan majhul. Berimanlah oleh mereka. Okey. KS. Tengok dekat skrin. Kamu semua. Berimanlah oleh kamu. Kama. Seperti apa yang. Ya, kat situ ada jawapan dah tu. Seperti apa yang. bonus. Lepas tu. Apa yang. Ini madi kan. Telah beriman. Telah beriman. Oleh siapa? Manusia. Oleh manusia. Okey, dah pergi jam sini boleh juga. Jadi sebenarnya kat sini telah beriman oleh manusia. Sebenarnya ada dekat sini lagi satu lah.
Sebab setiap fi'il dia mesti dah ada fa'il siap-siap. Fa'il boleh dizahirkan dalam bentuk isim berbaris dhammah. Isim berbaris dhammah ni maknanya isim yang dizahirkan ataupun fa'il yang dizahirkan. Dia selepas fi'il. Tapi kalau tak ada isim tu, dalam ni dah siap-siap ada. Tu yang saya nak kita sebut juga. Telah beriman oleh ia. Sebab fi'il mesti ada fa'il. Yang fa'il yang boleh dizahirkan. Bila sebut fa'il maknanya FL ni. Fa'il yang boleh dizahirkan hanyalah untuk fi'il madhi yang kata dasar tu saja. Yang kita tak nampak. Selepas ini kita tak nampak. Tak ada macam kat sini tak ada K ke, tak ada R, tak ada apa tu. Yang tu baru kita akan nampak fa'ilnya boleh dizahirkan. Yang ni yang ni Ni dizahirkanlah an-nasu. Anas. Okay. Tapi kita tak boleh juga tak sebut ni. Sebut dulu sebab kita tengah belajar. Kita ni masih dalam peringkat belajar. Kita nak kenal dia punya fa'il tu. Sebab Dalam kita tu dah ada. Dalam fi'il ada fa'il. Ni satu kalimah. Warna merah ni satu kalimah. Tapi dalam kalimah fi'il dah ada fa'il. Jadi kat mana tu fa'il tu? Ni kita keluarkan. Telah beriman oleh ia. Kalau FD. Kalau FDK. Amanna telah beriman oleh kami. Macam tu kita nampak lah. Okey, seteruskan. Seperti apa yang telah beriman oleh ia, oleh manusia itu. Qalu. telah Dah semakin jauh suara Puan Asnita macam sayup. telah berkata. Betul. Okey. Telah berkata Oleh oleh siapa? R? oleh mereka. Oleh mereka. Telah berkata oleh mereka. Adakah? Adakah? Ya, sorry teacher. Adakah? Adakah? Boleh dengar tak suara saya? Boleh, tapi teacher tak dengar saya kan? Dengar tapi perlahan. Jadi kami semua diam ni nak dengar suara Puan Asnita. Kena teruskan mencuba. Okey. Adakah? 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 Nu'minu fi'il mudhari' kami. Jadi? Cakap lagi sekali, say again, teacher. Adakah? Nu'minu fi'il mudhari' kami. Jadi? Siapa beriman? Adakah kami? Adakah kami beriman? Adakah kami beriman? Kama? Ialah mudarik. Seperti apa yang Mana fi'il madhi? Dah bagi ya teacher. Seperti apa yang dah betul dah complete Tak ada tambah ni, jawapan dah ada dah. Seperti apa yang? Mana? Beriman. Ya, telah oleh siapa? Telah beriman oleh ia. Okey. As-sufaha'u fa'il. Orang-orang yang ada isim berbaris dhammah. Oleh orang-orang yang bodoh itu. Orang-orang yang bodoh itu. Orang-orang yang bodoh itu. Okey. Kita berhenti kat situ sekejap. Okey. Kita berhenti kat situ. Yang bahagian seterusnya ayat 13 orang lain sambung. Tapi saya nak supaya kita tak lose kita punya fokus ni. Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka, berimanlah oleh kamu seperti apa yang telah beriman oleh ia, oleh manusia itu. Telah berkata oleh mereka, adakah kami patut beriman seperti apa yang telah beriman oleh ia, oleh orang-orang yang bodoh itu? Lepas tu siapa nak sambung? Berikutnya, siapa nak cuba? Siapa nak cuba sambung? Kak Nah. Okey, Kak Nah. Adalah. Kak Nah.
Allah. Ala, Ala, ingatlah. betul. Inna, Inna sesungguhnya. hum, Hum mereka. ya, hum. Lagi sekali. Hum mereka. As-sufaha'u, khabar. As-sufaha orang-orang yang bodoh. Itu. Itu. Tapi kita khabar, kita tambah apa? Sebab ni mubtada, ini khabar, kita tambah perkataan Ya, itu. adalah. Adalah. Adalah orang-orang yang bodoh itu. Teruskan. Walakin. Dan Lakin. tetapi. Ya, tetapi la. La tidak. Ya, ya'lamuna. Ya'lamuna fi'il mudhari'. Mereka. Mereka mengetahui. Tu jawapan ada dah situ tu. Mereka mengetahui. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh itu dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Saya macam jalan laju sangat ke? Adakah saya berjalan begitu laju? Okey je. Okey. Okey, jadi saya nak ceritakan sedikit ayat ni. Masuk cerita tu nak tengokkan balik siapa yang bercakap, apa dia yang berlaku. Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka. Okey. Ini Allah berfirman. Jadi kat sini Allah berfirman, ada orang yang katakan, kita tak tahu siapa, tapi dikatakan kepada mereka, berimanlah oleh kamu seperti mana telah beriman oleh manusia itu, Okey, macam ni. Maknanya mereka dikatakan kepada mereka. Apakah dialognya? Yang dikatakan tu, berimanlah oleh kamu seperti mana telah beriman oleh manusia itu. Jadi mereka menjawab. Allah menceritakan lagi. Mereka telah berkata oleh mereka, telah menjawab oleh mereka. Bolehlah. Jadi dia jawab macam mana? Dia jawab dengan angkuhnya, adakah kami patut beriman seperti mana telah beriman orang-orang yang bodoh itu? Maksudnya arti kata lain, mereka tak nak. Tak patut benar. Mereka tu bodoh. Macam kita nak buat macam sama macam mereka ke? Jadi Allah peringatkan balik. Jadi ni tanbih. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh itu dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Jadi kat situ ni cakap ajuk ni dah habis dah. Ni cakap ajuk ni. Ataupun ni kata-kata mereka, ataupun penafian mereka, ataupun pendustaan mereka terhadap apa yang dikatakan kepada mereka, ajakkan. Ada orang ajak mereka beriman, mereka cakap tak nak. Kami tak patut benar, tak sajak. Kalau dalam orang Johor dia cakap ni tak sajak lah kita ni nak macam tu. Orang tu bodoh. Maksud bodoh tu apa? Orang yang Quran ni. Sahabat Nabi dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, maka orang tu mereka dikata orang yang bodoh. Sebab nampak bodoh tu macam mana tahu? Benda bodoh yang kolot, yang kata macam ketinggalan, tak moden, gitulah. Tapi Allah kata mereka sebenarnya orang-orang yang bodoh itu. Baik, kita terus pergi kepada ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, siapa nak cuba yang ni? Cuba. Siapa? Kak Suhana. Kak Suhana. Malam tadi Kak Suhana habis bateri ya. Allah, hai. Kasihan. Tak apa, hari ni cuba lagi. Mana dia Kak Suhana? Dah buka kamera belum? Ya. Okey dah. Okey, cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila laku telah bertemu oleh mereka. Ya. Maksud allazina, orang-orang yang. Kita tambah apa? Bawah ni adalah MFB. MFD. Maf'ulun bi, objek. Jadi kita tambah. Lebih, okey, akan. Akan mereka, akan orang-orang yang Amanu. Fi'il mudhari'. Fi'il madhi telah beriman oleh mereka. Betul. Qalu, telah berkata oleh mereka. Ya. Amanna, telah beriman oleh kami. Ya. Wa iza,
dan apabila Ya. idza khalau. Okay, Tengok sini. Fi'il madi. Lepas tu mereka. X tu X tu biar dulu. Tak apa. Kita belum belajar. telah kembali oleh mereka. Okay. Ila kepada syayatinihim. Pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar mereka. Tambah. Okey, pembesar-pembesar bagi mereka. Betul. Okey. Qalu telah berkata oleh mereka. Ya. Inna sesungguhnya Na. Kami. Ya. Ma'akum. Inna okey. Ma'akum. Innallaha ma'as sabirina. Ma'a. Innallaha ma'as sabirin. Ma'a. Kita selalu guna perkataan ni. Allah ma'ani. Sesungguhnya. Innallaha ma'ani. Ma'ana. Bersama. Bersama. Okey. Bersama Kum. Bagi bagi kamu. Kum. Kamu. Okey. Innama. Sesungguhnya. Tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Okey. Nahnu kami. Betul. Akan kami. Tak payah akan. Dia mubtada. Okey. Kami. Nama sesungguhnya. Tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Tidak lain kami. Mustahzi'una. Orang-orang yang. Tambah apa? Kalau dia khabar tambah. Adalah orang-orang yang. Menguluk-uluk. Menguluk-uluk. Okey. Ayat 15. Siapa nak cuba? Terima kasih Kak Su. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada siapa yang nak mencuba? Kak Faiza. Kak Faiza lama tak dengar cerita. Boleh Kak Faiza? Cuba ya. Ya. Dah pasang kamera? Dah. Okey. Allah membalas balik olok-olokan. Siapa? FR. Jadi Allah. FR mereka. Bukan. FR. FR dengan. Jadi siapa? Fi'il mudhari' yang asal. Yang mula-mula. Kita buat ya di awal kalimah. Iya ke? Iya betul. Ia membalas balik olok-olokan. Bihim. Bi tu apa ni? Akan. Boleh. Yang ni kena cakap akan. Akan mereka walaupun di huruf jar. Okey. Wa yang tuhum ni fi'il mudhari' juga kan? Wa dulu. Dan Ya. Dan apa ni mudhari' MFB maf'ul bih ya? Ni hum maf'ul bih, tapi fi'il mudhari' ni apa terjemahan dia? Dan siapa membiarkan? Ia membiarkan. Ia membiarkan. Hum? Ia membiarkan mereka. Okey, maf'ul bih kita tambah? Akan. Akan mereka. Okey, teruskan. Akan mereka. Fi. Lupa dah. Fi. Fil kitab. Fi. Dengan ke? Di dalam. Di dalam tughyan kederhakaan. Kederhakaan mereka. Tambah sebab mudhafun ilaih kederhakaan. Akan mereka. Tak boleh, dia isim dengan isim, dia kata nama, frasa kata nama. Kederhakaan mudhafun ilaih.
Bagi boleh, bagi Ya, mereka. bagi mereka. Okey. Ya'mahun. Ya'mahun bagi mereka. Ni mereka kan? Mereka Mereka, teraba-raba. betul. Mereka teraba-raba. Okey. Kalau tengok orang buat rasa senang kan? Sendiri susah. Bila dia bukan susah, dia kena buat je. Sebab tu saya kata rebutlah opportunity tu. Dia nanti orang kata apa, take the risk. Missed opportunities hurts more than rejection. Allah dia membalas balik uluk-ulukan akan mereka dan dia membiarkan akan mereka di dalam kederhakaan bagi mereka, mereka teraba-raba. Baik, last sekali ayat 16. Rasanya kelas ni kita tak dapat nak sampai muka surat 4 lah. Muka surat 3 je kot insya-Allah. Baik, kita habiskan yang ni. Ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, siapa nak cuba? Kak Suzana? Ada? Ada Ustaz. Okey, cuba Kak Suzana buat. Ulaika. Dah buka kamera? Sorry. Tengok kat skrin. Nanti saya boleh nampak lah maksudnya. Kita tengok skrin. Kalau saya tertinggal ke, kalau skrin saya lag ke. Jadi kita tahulah. Ulaika. Mereka itu. Mereka itu. Ini khabar tambah. Mereka itu adalah. Ya, adalah allazina. Orang-orang yang. Okay, teruskan. Ishtarau. Telah membeli oleh mereka. Ya, betul. Ad-dhalalata maf'ulun bi, objek kita tambah akan kesesatan. Ya. Bi dengan. Ya. Al-huda petunjuk. Fa atau lalu. Maka. Maka. Manafiah, warna hijau. Janganlah. Tidak. Maka tidak. Maka tidak. Rabihat fi'il madi. Fi'il madi telah beruntung oleh ia. Telah beruntung oleh ia. Tijaratu tu okey, isim baris dhammah. Jadi kita tambah dia fa'il. Fa'il lah. Mereka oleh perniagaan hum mereka. Bagi mereka. Mudhafun ilaih. Okey. Bagi mereka atau dan nafi tadi jangan tidak. Saya selalu confuse. Kalau jangan tu dia nahi. Okey. Jangan. Tidak. Tidak. Dan tidak. Dan tidak. Kanu telah. Bukan telah. Tidak. Fi'il madi nakis. Kita terus terjemah. Adalah mereka. Muhtadin. Orang apa? Muhtadin. Betul. Orang-orang yang. Mendapat petunjuk. Ya. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, ada soalan setakat ni. Sebelum tu saya ulang sikit ayat 16 ni. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak telah beruntung oleh ia oleh perniagaan bagi mereka dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat sampai ayat 16 lah muka surat muka surat 3 daripada Al-Quran ni. Maknanya daripada Al-Fatihah kita ada 1 sampai 7. Kemudian Al-Baqarah ni kita dah terjemahkan 1 sampai 16. Jadi pelajaran ni tidak boleh berhenti di sini.
Maksud saya, sebelum kita pergi modul 2, semua dalam kelas ni dah isi dah survey. Ada apa-apa nak tanya mengenai survey tu? Tak ada. Nak tanya yang sponsor tu kan? Dia sponsor modul 1 tu. Dia Maksudnya, dia ada beberapa perkara lah. Kalau kita maknanya kita nak adakan bengkel kan, kita boleh buat lagi macam ni. Kita mungkin boleh taja, sama ada taja sikit ke taja banyak ke. Kita macam itulah, kalau kita berminat, kita bolehlah, contohlah kan, katalah Puan Su ada satu kumpulan kawan-kawan ke yang nak ulang balik modul 1 tu. Adakah bersedia untuk taja lah, maksud taja tu kita benda tu ikutlah keperluan dia tu macam mana, sama ada buku ke ataupun tenaga pengajar ke, facilitator tu, benda tu kita tak adalah finalize sangat, tapi kita berminat tak macam nak teruskan buat modul 1 ni. Katakanlah modul 1 ni Puan Su dah boleh ajar, Puan Su nak berminat tak untuk jadi orang yang memulakan ataupun yang mengajarkan ataupun macam itulah. Tu salah satulah daripada perkara tu. Ataupun menganjurkan nak buat, saya nak buat kursus ni. Jadi lepas tu saya cuma nak ajak peserta-peserta macam itulah. Ada yang nak ditaja pun boleh juga. Kalau modul 1 tu kita taja teacher yang, kalau modul 1 tu kita taja teacher yang ajar, boleh tak? Boleh juga, boleh dipikirkan lah, boleh dibincangkan lah benda tu. Dan kalau satu kumpulan yang memerlukan modul itu, tak ada. Dia tajaan tu boleh jadi macam-macam, banyak. Mungkin boleh taja, kalau kita bayangkan macam ni kan, kursus, kita buat kursus. Kita ada berapa jam hari tu? Modul 1 ni berapa jam kita buat? Ni tak termasuk modul semakkan terjemahan. Modul 1 ni kita ada 16 jam kan hari tu? Sebenarnya 16 jam je. So dalam masa 16 jam ni, kalau kita buat intensif, kita boleh buat kursus mungkin 3 hari, mungkin 2 hari, pagi petang macam itulah. Saya merasakan boleh. Boleh ke tak? Jadi kalau 2 hari macam mana kita nak kumpulkan orang, kita bolehlah. Maknanya boleh buat modul ni dalam masa 16 jam tu. Tapi ada lagi satu perkara, selepas modul 1 ni, sebelum kita masuk modul 2, sepatutnya kita kena buat semakkan terjemahan. Semakkan terjemahan ni yang saya buat masa ni, saya open lah kepada admin dulu. Maknanya admin ataupun yang guru yang dah boleh. Jadi kalau dia nak buat pula, macam dia, tapi dia mesti semak terjemahan ni. Terjemahan ni kena semak dulu berapa? 1 juzuk Al-Baqarah. Tu kena buat dululah. Terjemah takut lepas tu tak. Ini yang mana dah mahir. Kalau nak ulang modul 1 bolehlah. Tajaan tu bukan mesti semua. Kita pun tak adalah, maksudnya berminat lah. Kalau berminat macam mana? Setuju. Benda tu boleh dibincangkan lagi. Macam mana kita nak buat 16 jam ni. Kita nak ajar yang kita dah belajar tu. Supaya kalau ada modul 1 tu, insyaAllah boleh pergi modul 2. Ustazah. Okey, nak minta clarify lagi lah pasal kata kerjaan tu. Okey, faham. Maknanya untuk kita bantu untuk organize. Boleh juga. Lepas tu dia melibatkan costing ke? Ada fixed costing ke macam mana ke? Fixed costing tu saya minta Cik Kap, ada masuk tak? Ada soalan tentang tajaan tu. Can you enter? Tak ya? Okay. Itu nanti kita boleh bincang lagi lah kot. Saya pun tak terlibat sangat. Macam mana Kak Zoya? Costing tu. Buat masa ni kan, sekarang ni kelas ni kan percuma kerja. Kita buat percuma. Jadi mungkin kalau kita akan datang, katalah kita nak buat modul 1 ni 16 jam tu. Mungkin kalau kita maksudnya RM50 masa satu kelas pada satu orang, macam tu, orang untuk 1 jam, macam itulah kot. Macam mana Kak Zoya? Macam yuran lah. Macam yuran lah. Selama ini percubaan ini memang percuma. Tapi untuk yang tajaan tu maksudnya untuk bulanan, bayaran bulanan, bayaran komitmen lah, komitmen. Mana-mana pun perlu ada komitmen kan. Kita
gunakan apa ni tenaga elektrik apa semua tu tapi tak payah detail lah benda tu, cuma macam-macam biasa kalau kita ikuti kursus tu kan ada bayaran-bayaran tu. Kalau macam contoh lah kan, katakan Puan Suhana ada satu tempat, lepas tu tempat tu ada kemudahannya, macam kita nak pergi secara, nak buat kelas secara fizikal, jadi kalau tempat tu kena sewa pula, macam tu itu boleh lah kalau kata bersedia nak taja, macam tu boleh lah kita itu kan. Jadi ataupun kita ada buat kelas, maksudnya Al-Bayan ni ada buat kelas, jadi ada pelajar-pelajar beberapa orang yang kita nak taja, tu pun salah satu bentuk yang kita boleh buat lah. Satu kelas tu kiranya macam satu orang untuk macam 16 jam ni, kita rasa yang patut lah kita tengok beberapa kelas tu, kita tengok keadaan benda ni. Tapi minimum tu saya rasa macam 50 lah, RM50 satu untuk tu. Kita ni dibincangkan bersama-sama dengan admin. Macam jangan risau sangat dia punya costing tu. Kita ni kita logik akhirat. Macam sekarang ni kita buat ni, kita pun tak fikir pun apa sangat kan, tapi kita buat dalam keadaan kita nanti tahulah Allah cukupkan, macam tu maksudnya. Dan yang penting kesungguhan, yang penting kita capai objektif kita ni. Dalam masa 16 jam ni apa yang kita dapat? Tu saya perlukan feedback jugalah, nak tanyalah daripada survey tu, apa yang kita dapat daripada 16 jam ni. Puan Su macam mana? Kak Faiza macam mana? Ni saya nak yang mana nampak lah. Kak Zainah, Kak Nah, macam mana dapat dalam 16 jam ni? Kita sendiri berapa banyak yang kita commit tu? Apa yang kita dapat? Jadi kalau kita rasa berminat tak dengan macam ni, kita nampak kita pun dapat manfaat dia. Bagaimana, apa kata kalau kita kembangkan lagi benda ni, kita taja pula orang lain untuk menyertai kursus ni ataupun menyertai modul 1 ni supaya dia dapat ingat balik semula masa kelas pertama sekali saya ajar, supaya kita dapat mengketengahkan Quran ni dapat dibaca dalam keadaan kita faham apa yang kita baca, memasyarakatkan Quran. Jadi Quran ni bukan asing bagi kita, dia bahasa ibadah kita kan. Macam itulah kita punya objektif tu, matlamat kita. InsyaAllah. Jelas ke Kak Su? Jelas. Macam itulah. Macam sekarang ni kita partisipan ni dapat free kan? Percuma. Jadi maknanya nanti untuk the next batch tu kita lah pula yang kalau saja kan, macam tu lah. Boleh juga. Macam tu betul. Kita boleh buat kursus. Macam semakkan terjemahan ni, ini bergantung. Kalau katakanlah saya dah appoint dalam semakkan terjemahan, maknanya nak buat semakkan terjemahan ni ada beberapa orang yang dah buat test dengan saya. Contoh katakanlah Kak Zawiyah, lepas tu Makcik Ani contohnya kan. Jadi bolehlah siapa-siapa yang lain, maksudnya bernaung. Maksud bernaung tu membuat semakkan terjemahan tu. Okey, salah seorang maknanya saya lah kan. Teacher Aida. Jadi nak buat semakkan terjemahan untuk kelas malam, kita ada siapa yang kita rasa boleh tu, Puan Bit tu. Jadi dalam kelas ni pun ada mungkin beberapa orang. Kelas malam tu ada lagi beberapa orang untuk buat semakkan terjemahan 1 juzuk ni. Mereka ni sebelum mereka boleh tolong orang lain, maknanya kena saya dulu maksud semakkan terjemahan tu. Jadi semakkan terjemahan 1 juzuk saya memang dahulukan lah Kak Zawiyah, Makcik Ani, Abid dan siapa lagi satu tu, Zulfa. Jadi lepas tu nanti pelajar yang ada dalam kelas ni boleh masuk bernaung. Okey, contohnya boleh set masa sendiri dengan Kak Zawiyah contohnya. Okey, siapa bawah ni? Katakan Puan Asnita. Dia dah cup Kak Zawiyah ataupun dia cup Makcik Ani itu. Makcik Ani ada tak? Ada Ustazah, Makcik Ani ni duduk kecup perut ni. Makcik Ani kecup perut nak sebut dengan saya tu kan. Okey, tak ada apa. Kak Zawiyah pun dah jauh sikit, dah banyak dah. Jadi tinggal teruskan je. Bila kita dah disemak, kita akan ada keyakinan untuk bantu orang lain. Kita akan boleh semak orang lain. Bukannya ajar teruk-teruk, tak ada. Kita dah boleh semak.
Macam kita pegang, jadi macam kita dah boleh baca Quran, kita dengarkan sahabat kita baca. Jadi kita dah boleh bantu. Macam itulah semakkan tu. Jadi bila nampak tu, bila ada soalan-soalan, tu nanti kita kumpulkan soalan tu, kelas dengan teacher pula. Lepas tu baru terangkan, oh ni kenapa macam ni? Dan admin ni tadi, Kak Zawia, Makcik Ani, kalau ada soalan daripada anak-anak di bawah dia tu, maksudnya dia punya madu'u tu, dia dah boleh kemukakan dulu. Jadi boleh explain. Dekat situlah, itulah cara belajar dengan mengajar yang paling berkesan untuk memberi. Nak ingat tu sebenarnya kena jadi ni. Kena jadi macam ni. Kena jadi tekong lah orang kata. Kena ambil beberapa orang untuk dilatih. Dalam pada tu, daripada situlah kita pun dapat latihan. Kita akan dapat kemahiran tu. Saya macam mana saya rasa ini cara paling berkesan bagi saya lah. Kalau tidak, kita tak dapat buat. Kita macam ni, kita bukan nak ajar semua, tapi kita ajar yang kita tahu, kita sampaikan apa yang kita tahu. Ingat pada kata hadis Nabi SAW, Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kamu daripada aku walaupun satu ayat. Jadi kalau maksud apa ayat Quran tu, kita tahu satu, kita sampaikan satu lah. Kita bukannya nak buat hukum baru, fatwa baru. Kita cuma sampaikan je satu benda yang kita tahu. Kita tak nak tambah opinion kita, tapi kita sampaikan. Dan saya percaya, saya yakin dengan keupayaan dan juga kebolehan yang Allah dah berikan kepada sahabat-sahabat saya ni. Kak Zawia, Makcik Ani, Bid, insyaAllah. Jadi siapa ada lagi dalam sini saya tak nampak. Sujana. Puan Sujana, yes. Tapi Puan Sujana dia duduk diam je. Tapi dia boleh, insyaAllah. Jadi siapa yang kenal mereka ni, macam kadang-kadang takutlah dengan teacher, bolehlah masuk bawah ni yang lain. Mereka insya-Allah lebih lembut daripada saya. Jadi kita sampaikan je. Betul tak? Puan Suada setuju macam ni? Boleh buat. Itu nanti sebab semakkan terjemahan ni sebab perlu. Kenapa? Semakkan terjemahan ni adalah satu bentuk nak consolidation. Dia satu bentuk consolidation tu cakap apa? Nak mengukuhkan. Satu bentuk pengukuhan kepada modul 1 tu. Dia mesti dikukuhkan. Dia tak boleh kita belajar, lepas tu kita habis je. Nanti kita pun hilang momentum. Lepas tu kita nanti kena macam belajar balik dan kita akan back to square one. Kita akan rasa bahasa Arab ni susah. But it's not. It is not that susah. Kena try je. Betul kan Kak Faiza? Kak Faiza pun dah boleh tu. Tapi Kak Faiza kena pedarah lagi. Banyak lagi nak kena ni. Macam itulah saya ni kan rasakan kita boleh buat. Macam mana Kak Norizan? Kak Zan okey. Hari ni jelas saya ni slow sikit. Kita semua start slow. Semua gear 1. Tak apa. Kan? Macam kita baru belajar memandu pun kita bawa perlahan aja. Macam itulah. Jangan cepat-cepat. Jadi tak boleh pergi dengan orang yang banyak dah tahu. Sebenarnya semakkan terjemahan ni baik pergi dengan orang yang macam Makcik Ani, Kak Zawia, Zulfa. Maknanya dia baru tahu. Dia berlebih sikit je. Kalau kita pergi kepada orang yang macam lebih tahu, maksudnya tinggi lagi dia punya knowledge, takut nanti kita rasa macam alamak, dia macam mana pun dia susah nak break. Dia akan laju. Itulah maksud saya. Yalah. Kan? Boleh kita cuba ya. Jadi kita dah boleh start dah ni fikirkan slot, kita nak bila masa kita free, jadi kita boleh bincang dengan siapa nak bincang dengan siapa? Bincang dengan mereka ni. Bila kita nak buat semakkan terjemahan tu. Jangan target banyak. Satu hari mungkin setengah muka je, satu hari mungkin 3 ayat je. Dia bergantung kepada masa lah. Kepada masa-masa. Saya panggil ni boleh tak saya panggil ni? Kak Zawia, Makcik Ani ni semua kita nak panggil apa? Facilitator.
Boleh. Mentor. Rakan mentor. pembimbing. Mentor ya, mentor. Rakan pembimbing. Rakan pembimbing. Rakan pembimbing. Yes. Masya Allah. Makcik pembimbing. Makcik pembimbing. Rakan. Ustazah tu dia lembut. Makcik Ani ni garang. Dia makcik. Okey, kalau macam tu makcik pembimbing. Title makcik. Ini rakaman ya? Ada rakaman ke? Ada rakam. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Dia sebenarnya orang-orang ni, rakan pembimbing ni dia pegang jawapannya. Kemudian kawan tu, kawan yang dibimbing tu menjawab. Kemudian yang kita ni tolong semakkan, macam tu je kan? Kan? Betul. Yalah, maksudnya partner dengan cucu pun kadang-kadang dia buat macam tu, nak hafaz tu kan. Kita bukannya nak ajar benda baru, tak, kita nak bantu je. Rakan pembimbing tu dia nak bantu, macam nak tolong pimpinkan tangan, nak bagikan semangat sikit. Jadi kalau maksudnya kalau ikut semua pergi ke saya, maksudnya buat masa ni kita ada kelas lain, maksud saya tu ada beberapa orang takut nanti tercicir juga sebab tangan ni dua nak pimpin ramai-ramai, nanti ada yang tertinggal lah. Jadi kalau rakan pembimbing tu dia boleh ambil satu atau dua sahaja, macam tu lah maksud saya. Dan saya pun tak pasti dalam kelas kita berapa orang sebenarnya yang betul-betul daripada awal tu. Dan kadang-kadang saya kadang-kadang rasa juga macam segan juga ya. Macam rasa kadang-kadang kita je beria tapi sebenarnya pelajar tu dah okey dah, dia boleh je, macam tak ada pun. Nanti jangan sampai tak ada sambutan terus lah. Sambutan tu maksud saya tu nanti orang semua tak maksud macam mana cakap. Macam mana Kak Zawiyah? Macam tu lah. Macam tu lah yang teacher cakap tadi tu, kita buat rangkaian. Sebab apa? Yang membimbing tu bukan nak apa ni, dia nak menyampaikan kerana dah tanggungjawab. Dah tahu satu, bagi tahu satu, macam tu je. Tanggungjawab kita nak menyampaikan. Tolong semak je macam tu. Kalau kita pendam kan takut disoal nanti di akhirat kan. Betul. Kita tidak boleh pula nak menyembunyikan lah benda yang kita dah tahu kan. Jadi ni anggap dia sebagai satu platform yang membolehkan kita terlepas daripada soal jawab Allah tu di akhirat esok. Dan juga kita macam tanggungjawab sosial juga ni sebenarnya. Sebab kita berhentilah kita ni daripada menyalahkan orang. Saya tak kata kita ni siapa-siapa, tak. Maksudnya kita tengok orang cakap inilah masalah masyarakat ni begini sebabnya tak faham Quran. Tapi mana dia yang nak bimbing tu? Okey, kita accept, kita terima keadaan ya benar masyarakat kita tak ramai yang faham Quran. Jadi kita tak perlulah kita tunggu semua ustaz dah tak sempat. Dia dah ke depan. Nak tunggu ustazah pun tak boleh, dia banyak lagi kerja lain maksudnya. Jadi kita ni yang kena ambil inisiatif tu, dan kita belajar sungguh-sungguh, lepas tu kita bimbing. Bila kita bimbing orang lain, itu satu bentuk doa. Doa ni ada dua macam. Jadi doa ada dua jenis. Doa. Jadi doa ni ada dua jenis. Satu, doa masalah. Doa masalah ialah doa yang kita minta kepada Allah. Maksudnya doa tu ialah kita yang memang kita minta, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah, yang kita tanyalah. Maksud kita angkat tangan, kita berdoa. Ada lagi satu doa ibadah. Doa ibadah ni maknanya perbuatan kita. Kita solat, kita puasa, kita semualah ibadah, kita buat haji, kita baca Quran, tu semua akan menjadi doa kita tanpa kita perlu minta pun. Jadi cabang doa kita ni maknanya amal kita. Bila kita mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, itulah doa kita. Itulah amal kita. Jadi takkanlah kita tak nak kan? Maksudnya benda tu mudah. Lepas tu kita tak payah buat banyak. Apa yang kita sampaikan tu, maknanya kerja kita tu adalah satu bentuk doa. Doa ibadah ni pekerjaan, dalam bentuk pekerjaan kita. Jadi kalau kita anggapkan, kita menyampaikan, kita berkongsi, kita maklumat tu supaya kawan-kawan kita kukuh, dapat
tidak tercicir dalam pelajaran Quran ni, dan kita nak masyarakat kita ni semua ni sikit demi sedikit mereka faham apa yang mereka baca dalam solat dan juga apa yang mereka baca Quran tu, maka tentulah itu jadi kita punya pekerjaan kita lah. Kita jadikan tu pekerjaan kita, dan kita itu doa kita. Dan takkan Allah akan bimbing kita juga. Sebab kita buat ni tadi ibadah, itu satu ibadah. Menyampaikan ni Quran. Bukan menyampaikan benda yang tak sahih, tapi menyampaikan Quran. So dia adalah ibadah. Teacher, kita namakan dia study group lah teacher, supaya tak nampak gas sangat kita ni kan. Jadi study group lah, study group kot. Boleh ke? Boleh. Entah macam mana. Apakah kawan kata apa? Okey. Boleh, study group. Study group ni study group berapa orang? Saya nak confirmkan, maknanya yang simakan terjemahan ni kurang lebih macam yang kita buat dengan Ustazah tu lah kan? Ya. Cuma untuk macam kita nak tahu kita bagus ke tidak ke, itu nanti saya akan bagi tahu kepada pembimbing lah. Maknanya rakan pembimbing, macam yang saya yang akan buat macam mana mungkin kursus yang ringkas kepada mereka supaya buat semakan tu macam mana kan, macam mana yang dikatakan level dia tu. Jadi ada level. Ingat dia tu kata dia pasukan macam-macam lah. Apa dia? In between letihnya, in between CID-nya, di kepala. Tak faham. Siapa tu? Kak Cah Kak Cah cakap dengan orang lain kot tu. Kak Cah cakap dengan kita ke? Bukan Kak Cah. Bukan Kak Cah. Siapa dia? Kak Cah tu. Okey, tak apa. Jadi ada level lah, maksudnya kalau orang tu mahir. Level tu mahir, macam mana kita punya benchmark, apa yang dikatakan mahir. Kalau kita kata sederhana tu, kat mana dia, maksudnya untuk menghabiskan satu juzuk tu, how long does the person take? Ya? Actually many years back tu ni Kak Cah bukan cakap dengan kita kan? Tak, dia kan cakap dengan kita ni. Kak Cah tak sedap. Kak Cah tak sedap. Tapi tolong mute kan. Tak nampak. Itu kecil. Tak nampak Kak Cah tu. Kak Cah ada. Kena mute kan Kak Cah. Nik Hisham. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau sederhana tu macam mana, yang mahir tu apa? Okey, ni nanti saya akan bagi tahulah kepada pembimbing, rakan pembimbing dalam ketua study group tu. Dulu kalau ketua study group kita panggil apa lah? Lupa lah. Nakibah ke? Malim. Jadi kalau sederhana ataupun perlu bimbingan lagi. Jidan, Mumtaz lah ni semua. Macam itulah, lebih kurang. Perlu bimbingan ataupun perlukan lebih latihan. Ustazah, macam mushaf tu di supply ke atau memang dah ada dibagi sebab saya masuk lambat sikit itu kan? Belum bagi, tapi ada sebab kita baru je alhamdulillah dengan infak karakan tu kita buat print, kita dapat beli printer kan, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada semua yang menyumbang. Jadi kita dapat beli printer, kita beli tu kita buat sendirilah. Kita buat masa ni kita belum boleh buat printing, mass printing. Kalau kita buat mass printing esok tentulah ada kos dia lagi kan. Jadi buat masa ni kita print sikit-sikit dulu. Lagipun untuk mass printing kita perlu proofread betul-betul. Jadi ni untuk edaran kita ni nanti insya-Allah akan diberi. Sama ada kita tengoklah macam mungkin at a small cost lah kita akan cuba berikan kepada peserta. Yang peserta ni untuk peserta bila dah habis program ni, hari ni last kan. Jadi saya minta kita nanti akan siapa yang menyertai daripada awal sampai akhir memang kita insya-Allah nak beri. Jadi berikan, nanti akan dibuat pengumuman lah, berikan alamat. Tapi tak boleh dapat nak bagi sekarang. Masa tu tak sempat. Mungkin lepas raya nanti baru beri ke alamat, kita akan postkan lah.
Benda tu. Mungkin kita postkan yang latihan ni, yang kosong ni dulu, yang ni. Yang ni. Setuju teacher. Jadi bila berikan yang ni, yang pembimbing je yang ada jawapan sepenuhnya. Jadi daripada situ boleh teruskan kelas dengan pembimbing. Macam itulah. Itu saya fikirkan. Tapi mesti bagi alamat, atau kalau siapa yang dekat sini boleh datang collect. Macam tu. Siapa yang ada. Itu pun masih lagi bergantunglah pada keadaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita semua buat sendiri kan. Jadi macam belum dah lagi. Kita email aja Ustazah. Email je. Dalam PDF sahaja pun boleh juga. Tak bagi, tak ada post-postnya. Tak ada post. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti saya akan bincangkan dengan developer. Developer tu hari ni dia tak masuk. Dia tak tahu. Dia tengah sibuk jugalah. Jadi buat macam tu. InsyaAllah. Kan untuk buat semakan tu lah. Jadi teacher, macam mana kita tangguh dulu untuk tamatkan untuk modul satu lah ya? Ya betul. Apa ni Puan Z? Apa ni nak kita maklumkanlah pada sahabat-sahabat yang baru join, kalau nanti boleh daftar untuk kelas tadabbur. Okey, boleh bagi pengumuman, boleh? Ya. Kelas tadabbur ada. Kelas tadabbur ada setakat ni. Kelas tadabbur ada 2 lah. Satu pagi Khamis pagi pukul 10 pagi setiap Khamis pagi, dan juga Khamis malam 9 malam. Yang ni nanti kena cakap dengan Khamis pagi ni, boleh bagi tahu dengan Kak Zawiyah lah ya. Kalau Khamis malam Kak Faizah. Pelajar Faizah ada dalam ni. Nanti dia boleh tengok. Yang selalu bagi kita pengumuman tu Kak Faizah lah ya. Lepas tu ni Kak Zawiyah. Hajar Zawiyah. Bolehlah berhubung dan masuk kelas-kelas ni semua. Kelas pagi ni tadabbur, setakat ni kita tadabbur Fatihah belum habis lagi. Ini surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang malam ni setakat ni kita dah, saya fikir boleh jugalah kalau nak mula balik Al-Fatihah, ataupun saya belum tak ada lagi tema dia. Betul tak Makcik Ani? Macam mana Makcik Ani rasa? Kalau ulang balik pun tak apa, pengukuhan. Al-Fatihah Ya. Okey. Sebab hari tu kita dah habislah satu topik tu. Jadi kita bolehlah teruskan. Topik tu tentang Muslim yang baik, apa yang dikatakan Islam. Kita dah habis, jadi kita masuk baliklah Fatihah insya-Allah. Bolehlah juga. Lepas hari raya. Lepas hari raya kelas ni akan bermula semula. Okey. Itu saja. Baiklah. Jadi dah habislah ya, maksudnya jadi saya dengan ini saya bagi pihak saya sendiri dan juga yang develop buat modul ni, dan yang semualah saya mohon maaf kalau ada salah silap daripada saya, kekurangan dalam saya mengendalikan kelas ni. Saya mohon berbanyak-banyak maaf lah. Dan juga saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih jazakumullahu khairan kepada semua yang dengan istiqamahnya menyertai dan bertanya soalan dan sebagainya. Input dan menjawab soalan selidik itulah input kita semua ni daripada antum semua sangat-sangat diperlukan dan dihargai. Baik. Kalau apa-apa jangan dalam grup tu, dalam grup WhatsApp tu masih boleh terus, kalau masih buat latihan, hidupkan je lah grup tu supaya kita kalau nak tanya soalan ke puh je dalam grup supaya insya-Allah orang lain dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Okey ya. Jadi kat situ saya tutup je lah Kak Zawiyah ya.
Boleh? Boleh. Baik. Silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.